ketuk kepala sebelum potong mayat ibu sampai 15 potongan. Terkejut kita. Sanggup tergamak orang tersayang yang melahirkan dia, membesarkan dia, dipotong pula tu. Dan ini adalah satu kes yang mengejutkan, kerana ini melibatkan seorang wanita yang berusia 68 tahun yang dipotong oleh anaknya sendiri yang usia kira-kira 42 tahun berlaku. 3 golongan utama yang mesti disantuni, iaitu orang muda kena disayangi, orang tua dihormati, para alim ulama, guru-guru kita diberikan hak yang sepatutnya terhadapnya. Tapi itulah, kadang kita dalam masyarakat ni, kita selalu berpesan supaya sesama kita ni berbuat baik. Tapi ada satu kes yang sangat menyayat hati kita. Saya pun sembang-sembang dengan isteri saya tadi. Terkejut kita bila terbaca akan keratan akhbar, ketuk kepala sebelum potong mayat ibu sampai 15 potongan. Terkejut kita. Maaflah, biasa orang dengar potong-memotong, ni potong ayamnya. Ini sanggup tergamak orang tersayang yang melahirkan dia, membesarkan dia, dipotong pula tu. Dan ini adalah satu kes yang mengejutkan, kerana ini melibatkan seorang wanita yang berusia 68 tahun yang dipotong oleh anaknya sendiri yang usia kira-kira 42 tahun berlaku di Perak. Yang paling menyayat hati sekali adalah anak-anak yang suspek itulah, yang terlibat itu tinggal bersama dengan ibunya. Dan yang adik-beradik yang lain yang tinggal luar kadang-kadang sering telefon. Tapi sekali tu telefon, yang menjawabnya suspek itulah. Pendekkan cerita, akhirnya rupanya ada di kalangan yang duduk berhampiran dengan rumah mangsa tu tercium bau yang busuk amat. Dan akhirnya didapati bahawa ada, Allahu Akbar, sebab berbacanya, iaitu mereka terlihat di belakang rumah ada papan lapis digunakan untuk tutup saluran lubang najis dan dijumpai cebisan mayat di dalam itu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang paling kita sedih lagi adalah ada yang mengatakan bahawa boleh jadi begini adalah berpunca daripada tentang soal pembahagian tanah ke, hak ke, harta ke. Wallahu a'lam. Walau apa pun konflik yang berlaku antara anak dengan si ibu, takkanlah sampai tahap buat macam tu. Takkanlah sampai tergamak nak memperlakukan insan yang Allah Ta'ala suruh kita sayang dia, hormat dia, santuni dia. Bukan sampai tahap bunuh, potong semua macam ni. Kejam sungguh. Tak tahulah apa yang merasuk, yang membuatkan dia marah tak tentu arah ini, sampai tahap kebenciannya itu tak dapat dibendung lagi sampai ambil tindakan macam ni. Kalau orang tanya, ustaz, kalau macam ni punya kes, ada kemungkinan ke dia tu kena bisikkan suara-suara halus? Kita tak nafilah, pasal dalam hadis pun Nabi SAW pernah menyebutkan, kita manusia ni dia memang akan ada lah bisikan-bisikan ghaib yang halus. Pertama, iaitu bisikan ghaib ataupun bisikan orang panggil apa? Bisikan halus ini daripada malaikat. Dan dia punya bisikan itu kecenderungannya untuk buat benda baik-baik, untuk buat benda elok-elok. Yang tu malaikat. Maka kita disarankan oleh Nabi supaya puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiap kali ada dorongan-dorongan bisikan-bisikan yang baik-baik. Tapi kalau diseru, ada suara bisikan yang menyuruh untuk buat kejahatan, kezaliman, supaya ialah barangkali diceraikan isteri ke, dibunuhnya ibu ke, pukul saja orang tu. Maknanya ada seruan-seruan supaya buat jahat, maka eloklah pada waktu tersebut minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Eloknya minta berlindung pada Allah Taala. Kalau tidak, kita bimbang dia akan menguasai, merajai dalam hati seseorang, nafsu dan juga bisikan amarah juga daripada syaitan tu sendiri. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian,
Kita sebutkan di sini bahawa kalau mungkin ada di kalangan kita tak puas hati dengan orang tua sekalipun, jangan sampai bertindak sedemikian. Ya, kita akui orang tua ni kadang memang ada karenah dia sendiri. Sebab dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan berkaitan tentang orang tua ataupun seorang manusia itu sendiri, daripada awal kelahiran atau awal kejadiannya itu sampai satu tahap dia akan kembali macam awal kejadian dia balik. Maknanya dia perangai macam budak-budak balik. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Baby kan lemah. Nak ke mana-mana kena didukung, makan kena disuap, minum kena dihulurkan, mandi kena dimandikan. Semua kan baby kan kita yang kena buat untuk dia. Dia lemah pada ketika itu. Dan kemudian selepas itu summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan selepas daripada itu manusia itu dia akan kuat. Semuanya dia buat sendiri. Nak ke mana-mana dia yang drive. Nak makan apa dia masak, dia cari makan, dia beli, dia uruskan, dia suap sendiri. Namun kata Allah, manusia ini ba'di quwwatin dha'fa, lepas daripada dia lemah, lepas daripada dia kuat, dia daripada seorang dewasa yang kuat, semuanya boleh buat sendiri, dia akan kembali lemah semula, wasyaibah, dan beruban. Maknanya dia akan kembali lemah, dia akan kembali macam budak-budak balik. Kadang-kadang ialah kita pun belajarlah kan dalam hal ni. Ada setengah orang tua, semua benda dia nak mengadu, dia nak cerita mungkin. Ini saya cakap ni bukan semua, ada sesetengah mungkin dia nak mengadu macam budak-budak kan, apa yang dia nampak, apa dia rasa, apa yang dia tengok, dia nak cerita ke orang. Jadi kadang-kadang ada setengah ibu-ibu, orang tua-tua kan, kadang dia nak kongsilah dengan anak-anak dia nak kongsi dengan kawan-kawan surau, kawan-kawan masjid dia, apa perasaan, apa yang dia lalui, apa yang anak dia hadiahkan untuk dia. Dia suka, dia macam tu sifat dia. Tapi ada pula kadang-kadang, mungkin mereka ini macam budak juga kan, dia tak mampu nak kawal perasaan dia tak mampu nak kawal hati dia, kadang terlepas cakap benda yang tak sepatutnya. Yang terlepas tu pula mungkin menyebabkan anak menantu kecil hati kan, menyebabkan anak menantu jadi apa, yalah kecil hati ke, jadi tak seronok, ada benda tak kena kan. Begitu. Jadi bagi kita lah yang Allah Ta'ala masih berikan kekuatan badan, emosi dan perasaan ini, sikit sebanyak kendalikanlah dengan sebaiknya orang tua kita. Jangan sampai jadi kes yang sangat menyayat hati ini. Kalau sebelum ini, kalau tak salah saya, ada juga kes seumpama ini, bunuh orang tua. Tapi yang itu di bawah pengaruh dadah. Tapi yang ini saya pun tak pasti lagi lah, sebab masih siasatan lagi kan. Walau bagaimanapun, kita berdoalah pada Allah SWT. Moga kita, ahli keluarga, anak cucu keturunan kita, di kalangan yang sayangkan orang tua, hormat dan kasihkan orang tua kita, dan senantiasa sayang pada generasi anak-anak cucu keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan zuriat keturunanku di kalangan yang mendirikan solat. Kerana dengan solat itu membawa hati kita jadi manusia hamba yang taat pada Allah Ta'ala. InsyaAllah sampai di sini saja sembang-sembang kita pada kesempatan petang ini.